Tapi sekarang saya nak berkongsi satu kisah. Pengalaman yang dikirimkan kepada saya datang daripada Rabi'atul Adawiyah. Beliau katanya berasal dari Selangor, Malaysia. Nak berkongsi kisah yang berlaku ketika beliau berusia 21 tahun. Kejadian ini berlaku 3 tahun yang lalu, Kisi. Saya pada waktu itu berada di rumah seorang diri. Ibu dengan ayah saya tidak ada di rumah. Mereka keluar entah ke mana. Tetapi sebelum ibu dengan ayah saya keluar, mereka ada berpesan pada saya. Katanya, Rabiah. Ya, Bu. Ini ibu dengan ayah kau nak keluar. Kau duduk rumah, ya. Kunci semua pintu. Saya ni anak tunggal, Kisi. Tidak ada adik-beradik. Dalam rumah ni kami bertiga saja. Dan ada kalanya kakak saudara saya akan datang untuk bersama-sama dengan saya tidur dekat sini. Tapi pada kejadian malam 3 tahun yang lalu, saya seorang diri dalam rumah. Saya pun tak pernah nak tanya ibu dengan ayah nak ke mana. Ibu pun keluar rumah. Pendengar Ria 897. Kata Rabi'atul, bulan lepas pada waktu itu, dekat kampung saya di Selangor, ada kejadian penampakan makhluk pocong. Kecoh riuh satu kampung. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Riuh dan kecoh satu kampung. Yang mana orang kampung ternampak makhluk seperti pocong berada di dalam hutan dekat belakang rumah salah seorang orang kampung yang juga merupakan jiran sebelah saya. Saya pada waktu itu tidak ada di rumah. Penampakan itu berlaku selepas solat Isyak. Kedengaran ada seorang perempuan terpekik. Terpekik kerana ternampak makhluk pocong. Lalu orang-orang kampung yang terdengar, termasuklah mereka yang berada di kawasan masjid, keluar untuk menuju ke arah tempat asalnya suara itu kedengaran. Itu berlaku ketika saya tidak ada di rumah. Saya hanya dapat tahu pada keesokan harinya. Kisah ini diceritakan oleh salah seorang kawan yang tinggal dekat kawasan rumah. Jadi Casey, mak, ibu dan ayah saya keluar. Saya duduk rumah seorang diri. Saya kuncilah pintu depan. Pintu belakang dapur rumah kunci. Tingkap saya tutup. Hanya tingkap dekat ruang tamu yang saya buka kerana takut panas. Dan tingkap yang lain di dapur, tingkap bilik, semua saya tutup. Sedang saya duduk menonton televisyen waktu itu sekitar jam 9 lebih malam, katanya Rabi'atul. Tiba-tiba saya terdengar bunyi keteng, 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 keteng beberapa kali. Bunyi apa ni? Keteng, keteng. Saya pun tengok daripada tingkap sebelah kiri, tingkap depan, tingkap kanan, tingkap hujung. Tapi tidak kelihatan sesiapa. Saya diam dan cuba berikan perhatian pada bunyi yang kedengaran awal tadi. Ketek, ketek, ketek. Saya berdiri, berjalan menuju ke arah tingkap. Berjalan, dan bila sampai dekat tingkap, saya pandang keluar. Sememangnya tak nampak apa-apa pun pada malam itu. Pendengar Ria 897 FM.
Apa yang berlaku selepas itu amat memeranjatkan. Saya boleh buka pintu rumah. Saya boleh keluar daripada rumah saya, jalan ke hadapan halaman rumah, berdiri dekat tengah-tengah halaman. Kemudian saya toleh kiri, saya toleh kanan. Saya tengok sampaikan dekat satu sudut, saya ternampak macam ada benda di sebalik pokok rambutan yang ada di hadapan rumah saya. Depan rumah ibu saya ada tanam beberapa batang pokok rambutan. Dekat pokok rambutan tu di belakangnya macam ada benda sedang berdiri. Bila saya perhatikan betul-betul, katanya Rabiatul, alangkah terperanjatnya, saya ternampak pocong. Astaghfirullahalazim. Saya pusing, Casey, lari masuk ke dalam rumah. Saya tutup tingkap semua. Kemudian berngaria 897 FM. Anda bayangkan, bila masuk dalam rumah, saya tengah duduk dekat ruang tamu, tiba-tiba pintu rumah saya bergegar beberapa kali. Astaghfirullahalazim. Siapa tu? Pergi. Mak. Saya panggil. Konon-konon dalam rumah ni ada orang tua saya. Saya mula membaca Al-Fatihah. Tak takut, Casey. Bergegar pintu saya. Saya dah tak ada pilihan. Saya telefon kawan saya, Lina namanya. Hello, Lina. Hello, Lina. Ada apa ni? Ni akulah, Rabia. Rabia, kenapa dengan kau? Cemas. Lina, boleh tolong aku tak? Kau boleh tolong tak panggil abang kau ke bapak kau ke dengan kau datang sini rumahku? Cepat, Lina. Jadi pendengar Ria 897. Lina, abang, bapak, 3 beranak datang rumah saya. Bila mereka datang ketuk pintu, saya terperanjat. Pergilah, pergi. Kemudian baru kedengaran suara teman saya. Rabia, ni aku, Lina. Saya buka pintu. Astaghfirullahalazim. Saya menangis, Casey. Lina bertanya, saya tak dapat jawab. Saya hanya menangis. Sampaikan saya tenangkan diri, barulah saya beritahu. Saya ternampak makhluk pocong dekat luar rumah. Saya lari masuk dalam, tutup pintu. Benda tu gegarkan pintu saya dan nak masuk ke dalam rumah. Kemudian jiran saya kata, nasib baiklah hari tu bila ternampak pocong, bapak kau ada kunci rumah ni. Dia dah pagar semua dari ujung sampai ujung. Kalau dia tak pagar, pintu kau tak boleh tahan. Dia akan masuk dalam rumah kau. Saya terperanjat, Kisi. Dan pada malam tu, bapak Lina menyuruh Lina temankan saya di rumah sampai ibu dan ayah saya balik ke rumah. Saya duduk, tapi tetap tingkap, pintu semua ditutup. Saya dengan Lina cuba buat bodoh, seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku. Akan tetapi perasaan seram masih lagi ada. Kami cuba bercakap, berborak-borak, dan akhirnya setelah 1 jam, barulah perasaan kurang takut tu dah hilang. Saudara, itu tadi saya berkongsi satu sound yang mana saya terima. Saya lupa nak berkongsi dengan anda beberapa minggu yang lalu.
Mengikut pengirim yang kirimkan bunyi sound audio tadi, saya tak nak ketengahkan di udara sebab katanya jangan. Casey dengar, Casey cubalah mimik balik Jadi saya dah cuba dengar dan saya ingat sound dia macam mana. Tapi sebelum tu email yang dikirimkan pun saya dah delete sebab bila saya dengar bunyi audio tu memang amat menyeramkan. Jadi rata-rata dalam audio yang dikirimkan kepada saya tu bunyinya seperti ada orang sedang mengerang macam itu. Dan kata pengirim ni, dia telah pun merakamkan orang mengerang ni dalam satu sesi rawatan yang dijalankan terhadap seorang kenalan yang dia tak nak sebut lah, saudara ke kawan ke. Katanya dia tak nak tahu siapa identitinya. Jadi ketika seseorang ni sedang menjalani satu sesi rawatan, dia mengeluarkan suara yang dan kedengaran di belakang di latar tu suara pakar lah. Pakar tu sedang membaca beberapa surah. Dan semakin pakar tu membaca surah tu makin dalam, suara garau ni makin terang dan makin seolah-olah macam makin kuat nak menakut-nakutkan mereka yang sedang mengubati yang si pesakit ni. Jadi katanya di sini apa yang berlaku selepas dia temankan seseorang ini, dia balik ke rumah lah. Mereka naik kereta, selamai 4 orang pergi berjumpa dengan pakar ni. Balik rumah, pengirim ni lah yang memandu. Orang terakhir dihantar pulang adalah lelaki yang pergi merawat ni lah, dia kata pada saya. Jadi dalam kiriman email yang ringkas ini, bila balik dah hantar yang temannya ni, temannya kata, kau boleh temankan aku tak? Hantar naik atas lah. Teman ni boleh jadi saudara yang rapat, boleh jadi kawan kerja, boleh jadi kenalan lah yang beliau tak nak dedahkan di sini. Jadi dia kata, bolehlah aku temankan kau. Inilah yang berlaku ni. Bila saya letakkan kenderaan, kemudian saya pun hantarlah teman saya naik ke rumahnya. Bila saya turun bawah, sedang berjalan dekat tepi kolong blok ni, saya hidupkan sebatang rokok untuk isap rokok pada waktu itu. Sedang isap rokok, saya terperasan ada orang dalam kereta. Dan dalam hati saya ni, saya salah kereta lah. Sebab dekat situ ada tiga kereta yang sama. Dia menceritakan 3 kereta putih. Kereta saya warna putih yang sama. Dan saya tengok, lemak salah kereta lah. Ni kereta orang. Sebab dekat tempat duduk belakang ada orang tengah duduk. Saya pun pergi ke sebelah kereta tu. Saya pun pegang, sebab saya punya kereta ni keyless. Bila saya pegang dekat pintu punya gagang tu, saya boleh tarik dan pintu akan terbuka secara automatik. Saya letak tangan saya, tarik, tak boleh. Letak tangan, kemudian saya perasan, ni kereta orang Cina. Sebab dalam tu ada, dia gantung tu lah barangan orang Cina. Kemudian saya tengok, ni kereta aku apa? Saya tengok tempat duduk belakang, tapi tak ada orang kali ni. Tadi saya nampak ada orang. Dan saya teringat pesanan seorang yang saya kenal, kalau sekiranya perkara ini berlaku, nak lepas menghantar seorang kenalan pergi berubat, ataupun setelah kita balik keluar malam, kalau ada sesuatu dalam kereta, jangan terus naik kereta dan pandu, kerana berbahaya. Benda ni akan muncul ketika kita memandu, dan kita boleh terperanjat dan boleh tercetusnya kemalangan jalan raya. Jadi nasib baiklah dekat kawasan rumah kawan saya ni ada kedai kopi 24 jam. Saya pun pergi dekat kedai kopi, duduk dekat sana selama sejam. Casey, saya duduk minum air, 2 gelas air saya minum, main handphone, tengok masa, dah 1 jam saya patah balik. Perasaan takut tak ada, perasaan meremang pun tak ada. Masuk kereta, baca bismillah dan terus memandu pulang ke rumah. Jadi anda bayangkan, kalaulah saya dapat putarkan audio tu untuk anda kalau dengar seram dekat background macam ada suara pakar tu agak jauh lah orang yang merubat tu. Contoh macam Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang kononnya lah orang sedang membaca surah. Kemudian dalam audio yang sama, bunyi agak jauh juga ni, suara kawannya ke saudaranya yang sedang dirawat. Dan saya nak kasih satu contoh yang baik. Tapi sebelum tu saya nak perkenalkan, saya juga ada tetamu pada malam ini, Khairul Ashri. Khairul Ashri, selamat datang ke Misteri Jam 12, Khairul.
Selamat malam. Selamat malam pada anda. Hans. Oh, sorry. Hans, lupa. Ya, sebab dah biasa panggil kita nama manja Khairul Hans Khairul Ashri. Wow. Jadi Hans, ini anda terima kasih kerana luangkan masa untuk bersama dengan Casey pada malam ini. No problem. Anda pun adalah seorang thrill seeker betul. Suka pergi malam-malam dengan kawan-kawan jalan, bukan nak cari hantu saja untuk menguji keberanian gitulah Something like that. Ataupun lebih kepada thrill. Dan misal kata contoh lah, anda cuba buat suara garau. Okey, anda berada jauh sikit. Jauh lagi jauh. Berapa jauh? Lagi jauh. Dia sebab dalam audio tu suara garau tu kelihatan kedengaran jauh. Macam dalam satu bilik. Okey, jauh. Okey, off mic Off mic. Okey, cuba. Macam tu saya boleh dengar. Saya buka mengubat orang terus dia jadi suara garau macam tu. Terus bila saya buka audio ni, Casey ada audio attach. Dia ceritakan lah, saya baca sikit sinopsis. Okey lah, saya buka aja. Buka speaker kuat, tiba-tiba boom. Apa ni? Terpelanting semua barang. Tapi audionya ringkas. Dalam 17 saat yang dikirimkan pada saya. Tapi 17 saat tu pun dah menambahkan keseraman. Jadi Khairul sendiri pernah melihat orang berubat? Saya tak pernah lihat orang berubat. Tapi saya pernah terlihat orang kena sampuk. Waktu tu di Perkhidmatan Negara lah. Ada teman yang lemah semangat ni. Lelaki kena sampuk Selalu kita dengar perempuan kan? Jarang Jadi yang itu pun kirakan first time. Kali pertama saya boleh lihat orang disampuk. Dan seorang lelaki. Beliau bukan teman tapi satu company lah. Beliau ni tinggal ataupun di tempat bank beliau ni di tingkat 3. Jadi saya di tingkat 1. Saya ada seorang teman dekat tingkat 3 tu. Naik atas, sedang naik atas itu macam kecoh lah. Dalam salah satu bank tu, tempat bilik tidur tu bunyi macam orang tengah bergaduh, bunyi orang menjerit, tiba-tiba bunyi macam suara garau yang itu juga. Dan beliau ni waktu saya lalu lintas dekat depan pintu bilik beliau ni, macam sedang ditahan lah oleh teman-teman dekat dalam bilik tu. Kenapa dengan dia? Dia kena ni, yang kena rasuk. Dia kena rasuk betul yang ke main kan? Betul. Sebab malam tu mereka sempat untuk panggil seorang ustaz. Sebab kalau di camp saya dulu, tiap-tiap malam Rabu yang bulan, malam Rabu pertama tiap-tiap bulan tu ada syarahan. Jadi ustaz tu belum balik lagi. Panggil beliau untuk tolong. Dia kata tolong tu memang sebelum tu memang kita dah dengar cerita macam-macam. Macam di company yang saya tinggal tu memang ada gangguan. Memang ada dah beberapa kali dan juga dah beberapa orang yang nampak kelibat-kelibat lah. Dikatakan ada kelibat-kelibat perempuan yang selalu memakai kebaya putih akan berjalan dekat kawasan company lain tu tiap-tiap malam. Jadi saya macam tak, waktu tu macam tak ambil kisah sangat sebab saya tinggal dekat tingkat 1. Kalau lah dia jalan dekat company lain, terang aku yang nampak dulu. Jadi masa tu tak ambil tahu. Jadi bila dah nak jadikan cerita, masa tu bila dah dia ni dah diobatkan, dia katalah dia ternampak si perempuan ataupun gadis yang berkebaya putih ni sebelum dia kena rasuk lah. Ini dia cerita apa jadi sebelum dia kena rasuk tu. Dia ternampak si perempuan yang berkebaya putih ni sedang duduk dekat tempat sidai baju dekat luar tingkap bilik beliau. Sidai baju tempat sidai baju. Dan beliau ni bukan tinggal dekat tingkat 1. Dia bang dia di tingkat 3. Jadi awak boleh bayangkan lah, saya rasa sesiapa yang kau ternampak pun boleh trauma. Betul. Jadi tinggi bila anda nampak dia rasuk tu, dia kena rasuk tu, apa yang dia lakukan? Adakah dia macam tadi dia mengerang ke, terpeki-peki ataupun diam? Dia mengerang, dia memberontak cuba untuk dilepaskan. Tapi saya rasa teman-teman dia ni nasiblah tahan. Sebab waktu dia memberontak tu, mengerang tu, memang boleh nampak ganas. Dia macam mengamuk, orang pegang dia seolah-olah dia ni. Tapi mata dia berlari-lari. Mata dia tidak memandang pada satu orang, tak memandang pada satu sudut. Mata dia boleh lari, seolah-olah macam ada je sesuatu benda yang dia nampak dekat dalam bilik tu. Seolah macam adalah benda yang dia cari tu. Dia macam dia tengok ke sana ke sini, macam boleh nampak ada benda yang melalu lintas kat dalam bilik tu. Jadi itu kisah yang berlaku ketika Perkhidmatan Negara lah. Seram. Jadi anda bayangkan ketika pertunjukan kuda kepang ni lah,
yang mereka gunakan cabuk. Orang putih cakap whip. Jadi ini berlaku, pengirim kita yang berkongsi. Katanya beliau dengan anaknya. Sekejap saya buka email. Alright. Ini email saya tadi. Okay, ini kiriman daripada Norma. Ya, Norma berkongsi, katanya, Casey jangan sebut nama email. Ini Norma, nama samaran Casey. Kata beliau, saya tengah berjalan dengan anak dekat salah satu multi-purpose hall di Singapura lah. Dia tak nak sebut, takut nanti kumpulan tu tahu, mereka nanti marah pula. Betul. Sebab tujuan saya ni bukan nak marahkan orang ke, tapi hanya berkongsi pengalaman. Saya dengan anak saya yang berusia 5 tahun sedang berjalan. Tiba-tiba ternampak dekat multi-purpose hall, macam ada majlis lah, keramaian tu. Kemudian ada macam kuda kepang lah. Saya tak terfikir yang bukan-bukan pun. Dan saya pun ajak anak saya, ada show lah. Saya pun tarik anak saya pun jalan dengan saya. Pergilah dekat MPH di Kolong Blok ni. Jadi apa yang berlaku, mereka dah mulakan upacara lah. Asap kemenyan dah dibakar. Kemudian ada lebih kurang 5 orang dalam menunggang kuda papan ni lah. Dia sedang menari mengikut irama gamelan, rentak gamelan yang kedengaran pada waktu itu. Kemudian anak saya tanya, Mama, apa tu? Saya cakap, ni kuda kepang. Kemudian, kuda kepang tu apa? Inilah kuda papan ni, tarian ni dipanggil kuda kepang. Kemudian kenapa orang tu kena pakai benda tu, Mama, untuk pukul orang? Dia cakap pasal cabuk ni lah. Dan dia kata, tak adalah, ini konon-konon ni macam nak kawal lah supaya kuda ni tak keluar. Kemudian anak pun tengok, tengah tengok ni. Apa yang berlaku, saya dekat sana, daripada nak datang tengok sekejap, saya tak perasan dah setengah jam saya berada menonton kuda kepang dengan anak saya. Setengah jam. Dan tiba-tiba saya perasan, setengah jam aku kat sini. Jom balik. Kemudian anak saya diam tau. Anak saya diam. Balik, jom, cepat, sini. Dia hanya memandang ke arah satu sudut, yang mana dekat opposite dalam multi-purpose hall ni ada orang tengah duduk. Dan ada seorang wanita ni yang agak berusia sedang tenung dekat anak saya. Dengan matanya seolah-olah macam mata terbeliak tu, tengah tengok anak saya. Dan saya tengok, saya tarik anak saya. Anak saya macam baru sedar tau. Astaghfirullahalazim. Balik. Saya pun balik dengan dia jalan. Dan saya boleh, bila saya angkat anak saya pegang tangannya, boleh rasa bulu rumah anak saya ni meremang. Tak apa, sampai rumah saya pun kata, balik, okey, cuci kaki. Konon-kononnya lah cuci kaki, ingatkan dah tak ada apa-apa. Balik rumah saya masuk tandas dengan anak. Okey, cuci kaki Anak saya pun dah cuci. Anak saya ni malam tidur dengan pembantu rumah. Pembantu rumah, anak saya tidur bersama. Anak pembantu rumah ni sebenarnya menjaga mak saya lah. Tapi pada minggu tu, mak saya berada di rumah adik saya untuk bermalam di sana selama 2 minggu. Jadi rumah tu hanya pembantu rumah, saya, anak saya yang ada. Suami saya kerja malam. Malam hari, tengah tidur, inilah yang berlaku. Ketika sedang tidur, pembantu rumah datang dalam bilik. Dan ini yang terjadi. Agak-agak anda apa yang berlaku, Hans Ashri? Mesti anak dia kena kisah teka lah. Mesti anak dia kena rasuk. Kena rasuk Hans Ashri ya? Ya. Kita ikuti kisah ni, bagaimana agaknya. Begini katanya di sini. Saya sedang tidur, pembantu rumah datang. Ibu, Astaghfirullahalazim. Ibu buka pintu, Bu. Nanti. Kenapa kamu? Ibu, Rizky. Kenapa sampai Rizky? Masuk dalam. Anak saya menangis. Ibu. Pembantu rumah kata dia cuba pegang, nak dukung Rizky tepis, tak nak, takut. Panggil ibu berapa kali. Saya masuk, buka lampu. Ibu. Anak saya, ibu kat sini. Dia dengar suara saya, dia buka mata terus peluk. Ibu, tak nak tidur sini. Anak saya kata,
kata Puan Nurma. Saya tanya pada pembantu, Seri, kenapa ni Seri? Enggak tahu Bu. Tadi semua lagi tidur, aku lagi tidur. Tahu-tahu dia bangun. Aku dengar dia menangis. Ibu. Aku coba, Rizky, sini, bibi di sini. Tapi anak Rizky enggak layan Bu. Cari ibu. Jadi itu penjelasan pembantu rumah. Bila masuk dalam, saya dapat rasa meremang betul rumah. Dan Casey, saya pun bawa anak saya pergi bilik sebelah, tidur. Pembantu rumah tidur di bilik yang sama. Saya dengan anak saya cuba tidurkan dia. Saya baca surah, baca sampai dia terlelap. Katanya Puan Nurma, anak saya terlelap. Dan beberapa hari kemudian, Casey, anak saya dalam bilik sedang bermain dengan pensel pewarna dan drawing block. Dia sedang melukis. Apabila saya tengok lukisannya, saya terperanjat. Dia lukis macam bentuk tubuh sesuatu dengan rambut yang panjang, hitam. Kemudian saya tanya, Rizky, ni apa? Anak saya ni panggil hantu monster sebab saya tak nak takutkan dia. Ni apa? Monster dekat dalam bilik, kata anak saya. Saya terdiam. Casey, pada hari itu, ketika kuda kepang sedang beraksi 2 hari yang lalu, benda yang sama saya nampak. Berada dekat hujung, sedang berdiri tegak. Ia merupakan seorang manusia bertopengkan macam barongan dengan rambutnya yang direbangkan, yang tebal. Bila saya ternampak tu, saya rasa terperanjat. Tapi oleh kerana kita depan orang tengah buat persembahan, saya tidak fikir bukan-bukan. Tapi anak saya nampak ketika dia menangis 2 hari yang lalu, benda tu dalam bilik tidur kita. Kiriman email yang saya terima daripada pendengar yang ingin dikenali sebagai Norman. Norman kata, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya pendengar setia MJ12. Tapi saya ni rakyat Singapura. Dah pun bertukar kerakyatan. Sekarang ini saya menetap di Australia. Dah pun masuk 10 tahun duduk sini. Dan baru 2 tahun yang lalu mula mendengar radio Singapura, khususnya rancangan MJ12. Itu pun I chance upon, cakap putih mentang-mentang di Australia ya. I chance upon your clip di YouTube. Dari situlah saya terus tertarik mendengar rancangan ini secara live. Saya bekerja ikut time sendiri sebab saya operate bisnes saya dari rumah. Baguslah gitu Jadi katanya di sini, kata Norman, pengalaman yang nak diceritakan ini berlaku sebelum saya melaksanakan bisnes saya ni bekerja odd jobs di Australia ni lah. Bukan senang. Antara kerja yang saya lakukan adalah menghantar makanan ke rumah-rumah. Pengalaman peristiwa saya ingat lagi. Waktu tu sebelum saya menghantar makanan, saya bertugas sebagai call center. Yang mana saya akan terima panggilan daripada para pelanggan. Para pelanggan ni akan buat pesanan. Saya akan ambil pesanan tu, serahkan pada tukang siapkan makanan. Tukang siapkan makanan akan serahkan kepada manager. Manager akan dapatkan penghantar makanan ni untuk hantar ke rumah-rumah. Jadi saya ni di call center mendapat panggilan. Saya ingat lagi pengalaman saya waktu tu menerima panggilan daripada seorang pelanggan. Dan pelanggan ni di hujung talian, kita tengok kelip telefon tu lah, kita pun hello bla 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 delivery gitu Jadi senyap, tak ada orang jawab. Hello is anyone there? Tanya saya lagi. Tak ada orang menjawab. Tiba-tiba di ujung talian, Casey, saya ada sertakan klip dalam kiriman email. Bunyinya seperti ini. This is the closest I can find. Bunyinya seperti ini di ujung talian. Saya ingat lagi pengalaman yang tak dapat dilupakan. Bayangkan, dekat telefon waktu malam dapat panggilan dari pelanggan nak order makanan. Kata Norman, di hujung talian, saya dengar bunyi macam ada sonar effect gitu, SONAR, sonar effect. Boom, boom, boom.
bunyi, yes, seperti yang dikirimkan tadi. Dan kemudian antara bunyi sonar tu, kedengaran seperti ada orang mengerang di hujung talian. Bunyi sonar, kemudian bunyi macam orang mengerang. Pendengar Ria, katanya Norman, saya terganggu, saya pun letak panggilan tu. Letak. Dan it is almost impossible untuk orang yang sama telefon saya dan saya akan jawab. Sebab dalam call center untuk pesan makanan ni, ya, waktu malam saya bertugas pada waktu itu, kata Norman, ada lebih kurang dalam 6 orang. 6 orang yang jawab panggilan. Jadi kalau yang satu call saya, kemudian dia letak, dia kalau call balik, kemungkinan 99.9% saya tak akan dapat orang sama. Saya akan dapat orang lain. Ya, dia akan masuk dekat mana yang ada slot. Jadi pendengar Ria, saya pun jawab. Tengok telefon berkelap-kelip dia ada meter untuk tunjukkan. Jadi lampu tu kelap-kelip, maknanya ada call coming in. Sekali lagi saya jawab panggilan. Hello, bla 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 bla, delivery. Bayangkan, saya sampai panggil kawan saya. Kawan saya datang, pakai headset yang saya pakai. Tapi dah tak ada orang jawab panggilan, Casey. Dah tak ada orang. Telefon tu tiba-tiba diletak begitu saja. Bayangkan pendengar ya. Itu satu. Jawab-jawab tak ada orang jawab. Ya, hanya dengar bunyi menakutkan yang menyeramkan di hujung talian. Jadi saya pun pada waktu tu take a short break. Sebab mungkin kerana terlampau penat, saya letak headset saya dekat tepi. Saya bangun, pergi ke tandas. Apabila saya berada dalam tandas, pendengar Ria, ini yang diceritakan, entah benar ataupun tidak. Ingat pengalaman dari Norman yang berkongsi sama dalam rancangan M12. Okey, jap, biar saya cari mana sambungan. Okey. Jadi, bayangkan, Norman menceritakan apabila dia berada dalam tandas sedang nak buang air kecil, ya, nak berehat, kemudian nak kembali bertugas. Dia rasa dalam tandas tu macam ada sesuatu yang sedang memerhatikan dia. Saya masuk dalam tandas, pergi ke salah satu kubikel untuk legakan diri. Sebab ialah duduk dekat bilik hawa dingin, tak tahan nak terkucil sangat-sangat. Jadi, jalanlah. Pergi tandas. Casey dalam tandas Ni ada bayangkan dalam tandas. Jackie, is that you? Saya marah kawan saya. Saya ada seorang kawan kerja namanya Jackie. Dia memang suka menakut-nakutkan saya. Sekali lagi saya kata, Jackie, is that you? Stop it! Saya marah. Marah kawan saya. Sampaikan saya pergi ke satu kubikel. Pergi ke satu lagi kubikel, cari mana ni. Tak ada orang, Casey. Tidak ada orang dalam tandas. Dengan segera, saya pun dengan segera pergi ke sinki air. Saya buka paip air. Kemudian saya cuci tangan, Casey. Cuci tangan saya. Saya tutup paip. Saya keluar daripada tandas tu. Dan saya ternampak ada orang sedang berdiri dekat tandas wanita. Tapi dia membelakangi pintu tandas. Pintu tandas wanita ni tak tutup rapat, agak renggang. Tapi dekat pintu tu, celah pintu, nampak ada orang berdiri. Setahu saya pada malam tu, yang bertugas pada waktu malam, yang perempuan cuma satu, Jackie seorang. Yang lain semua lelaki. Jadi bila nampak, rasanya Jackie tadi. Jackie dalam tandas yang ganggu saya. Saya pun masuk ke dalam bilik call center. Nampak Jackie sedang berbual dengan pelanggan di telefon. Pendengar ya. Dari situ,
Malam-malam berikutnya, saya terkena gangguan yang sama, bunyi yang menakutkan. Sebab itulah daripada saya bekerja di call center, saya minta tukar. Mereka menempatkan saya untuk menjadi delivery boy. Saya tugas sebagai delivery boy untuk beberapa bulan sebelum saya tukar ke kerja yang lain. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kiriman dari Fadilah berkongsi peristiwa ini. Casey, sorry, my cerita ni pendek sikit. Tak kisahlah, pendek ke panjang ke. Jadi kisah anda ni menarik, boleh saya ketengahkan. Fadilah memberitahu saya kejadian ini berlaku dalam rumah. Yang ini satu ketika dahulu, rumah saya kalau selepas 12 tengah malam akan dengar bunyi pipe air, Casey. Nanti macam dekat dapur tu sibuk tau. Macam ada orang buka pipe, nanti dengar air mengalir. Dan saya akan bangun, saya pergi dapur. Nanti bila sampai dapur, tengok air tak mengalir pun, tak ada orang pun buka pipe. Malah saya tengok suami sedang nyenyak tidur. Dan saya ada 2 orang anak. Anak saya kedua-duanya, anak perempuan, dua-dua sedang tidur dalam bilik masing-masing. Mungkin salah seorang dari anak saya lah. Keesokan hari pun sama, bunyi, kadang-kadang bunyi pipe. Kadang-kadang tengah duduk dekat rumah ni, waktu petang pun kadang-kadang bunyi seperti ada orang bermain dengan pipe air. Sampaikan pada satu hari ini, saya rasa macam terganggu sangatlah. Apabila sedang saya tidur, saya terbangun kerana terdengar bunyi pipe air sekali lagi, kuat bunyi. Saya bangun, saya pergi ke bilik anak saya. Saya tengok mereka dua-dua memang sedang nyenyak tidur. Saya pergi dapur, tengok dapur. Kali ini selalunya kalau pergi dapur, pipe dah dimatikan. Kali ini saya pergi dapur, pipe air itu masih lagi mengalir, Casey. Astaghfirullahalazim, siapa pula ni tak tutup air, membazir lah. Saya pun matikan pipe. Besok pagi, sedang saya siapkan anak-anak untuk ke sekolah. Saya tanya pada mereka berdua, semalam ada tak siapa pergi kitchen tak tutup pipe? Anak saya kedua-duanya kata tidak. Mereka semua tidur tak bangun pun. Jangan nak tipu mami Yesterday saya pun jelaskanlah, pipe air semalam mengalir, tak tutup. Kalau ni hari-hari macam ni boleh bankrupt mami. Suami pun keluar, kenapa dengan awak? Tak adalah bang, pipe air ni dah tahu pakai tak nak tutup budak-budak ni. Lepas tu tanya tak nak mengaku. Tengok, dah pandai bohong. Siapa main semalam? Okey, tak apa, jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Jadi saya pun teruskanlah, kasih anak makan, sarapan, bawa bekal. Mereka pergi sekolah, suami pergi kerja, saya duduk seorang dalam rumah. Inilah pertama kali berlaku, Casey. Selalunya waktu malam waktu malam tengah tidur kan. Okey, mungkin anak dah pergi sekolah, suami dah pergi kerja. Waktu tu asar, Casey, tengah lipat baju dekat ruang tamu. Sekali lagi bunyi pipe. Bunyi orang buka pipe di dalam. Kali ini bunyi buka pipe dekat dapur juga, tapi di toilet bahagian dapur rumah kakak. Bayangkan. Jadi bangun, pergi toilet. Alangkah terperanjatnya bila nampak pipe air mengalir, Casey, dekat dapur rumah. Sekarang persoalannya, anak dua-dua dah pergi sekolah, suami tak ada rumah. Siapa yang main pipe air? Barulah saya percaya apa kata anak saya selama ini adalah benar. Bukan mereka yang buat. Inilah akibat, Casey, kalau pindah rumah tu tak nak baca doa selamat ke, tak nak simahkan rumah. Jadi inilah yang berlaku. Suami sebenarnya nak buat. Saya kata, bang, tak payah membazir duit. Akhirnya buat juga, Casey. Buat juga. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ini datang daripada ini daripada Mazni. Nasib baik nama Mazni, bukan Mazna. Mazni berkongsi, Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu peristiwa pengalaman. Katanya di sini saya pernah bertugas sebagai sales girl, door to door sales girl. Waktu tu baru habis peperiksaan O-level dan tengah gairah nak cari kerja untuk dapat duit lah, biasalah kan.
Jadi saya pun kerja dengan sebuah syarikat untuk jual barang dari rumah ke rumah. Lebih banyak barang kita jual, lebih banyak komisen kita dapat. Gaji kita memang kecil, sikit. Tak sampai 150 KC. Tak sampai 150 untuk satu projek tu lah. Jadi kalau nak dapat lebih kena jual lagi banyak barang ni, dan barulah dapat gaji yang lebih tinggi. Saya ingat lagi ini berlaku di Bungking, rumah panjang KC, flat rumah panjang. Waktu tu saya menjual barang ni, pergi rumah ketuk pintu. Hello. Dan tuan rumah akan buka pintu, dia cakap, sir, I'm selling this, bla bla bla. Ada yang nak dengar, tapi kebanyakan angkat tangan, duan, pum, tutup pintu. Jadi saya ketuk, saya pergi rumah makcik ni. Makcik ni, saya ingatkan rumah bukan orang Melayu Islam, sebabnya rumahnya tak ada tampal ayat ke. Selalu kan rumah orang Melayu Islam ada tampal ayat kat depan. Hello. Sekali ada makcik ni buka. Nak, ada apa nak? Oh cik, minta maaf, saya jual barang ni. Ini adalah, saya cakap lah saya jual apa. Ini adalah waktu tu jenis periuk non-stick. Saya bawa periuk tu memang tak banyak, tapi dapat jual lebih banyak komisen lah. Satu orang, periuk tu memang periuk kecil, jenis yang kecil. Memang berat, tapi kita ada trolley bag yang kita bawa bersama ke mana-mana kita pergi. Dia kata masuk dulu. Saya pun masuk lah KC. Masuk, duduk dekat ruang tamu. Duduk dekat ruang tamu. Tengah duduk ni. Duduk, tunggu. Mana makcik ni tak keluar-keluar ni? Dah malam ni, aku nak balik. Duduk, tunggu. Mana makcik ni? Dah nak dekat 5 minit saya duduk dekat ruang tamu, makcik tak keluar-keluar. Tiba-tiba keluar seorang perempuan ni. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Awak siapa? Minta maaf kak, saya jual periuk. Tadi ada makcik suruh saya masuk, tunggu sini. Makcik mana? Mana ada orang? Tak ada orang. Mana ada orang dalam rumah ni? Aku seorang je duduk. Engkau masuk, macam mana kau masuk ni? Casey, tadi ada nenek kak. Saya jual periuk, sumpah kak, sumpah. Saya jual periuk, ni periuk saya kak. Tadi kakak tu kata, dah kau keluar sekarang, keluar. Saya keluar dari rumah, dia tutup pintu. Bam. Tadi kan ada makcik suruh aku masuk. Meremang Casey bulu rumah saya. Nasib baik dia tak panggil polis. Selepas tu saya terus tamatkan penjualan saya dan balik rumah, dah tak berani lagi. Sampai ke saat ini saya tertanya-tanya, adakah benar-benar makcik tu tak ada dalam rumah, tapi ia nampak real, ataupun makcik tu ada dalam rumah, makcik tu nyanyuk cuba-cuba nak menakutkan saya. It can be A atau B, tak tahulah. Wallahualam. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ini kisah ringkas yang berlaku di Indonesia. Saya kurang pasti di kawasan mana, tapi di Indonesia ni, di mana bercerita tentang seorang keluarga yang baru saja berpindah ke rumah baru, tetapi rumah mereka ni bersebelahan dengan tanah perkuburan. Wow. Yap, ini di mana mereka baru pindah, keluarga kecil sahaja. Rumah dia beli rumah sebelah tanah perkuburan itu. Itu yang saya tak faham juga tu. Kenapa ini macam filem, ada satu filem yang ditanam keluarga. Yang itu yang filem yang baru keluar awal tahun ni kan? Apa nama filem? Tajuk cerita tu. Kita tak apa. Tapi cerita tu lah semua orang tahu. Di mana rumah beliau, Pengabdi Setan. Yes, Pengabdi Setan. Tapi ya, ini seolah-olah macam itu juga, tapi kisahnya macam ni. Ni di mana keluarga dia ni kecil saja. Tiga ahli keluarga, ibu, bapa dan seorang anak kecil. Rumah 2 tingkat bersebelahan dengan rumahnya ni bukan directly sebelah. Dia ada tanah sedikit dekat depan rumah tu, baru ada boleh nampak lah perkuburan dengan jelas lah boleh nampak. Di mana anak kecil dia ni selalu suka bermain video game. Dia bermain video game ni di ruang tamu di lantai 1. Lantai 1 tingkat 1 ni. Jadi pintu gelas dekat ruang tamu dia ni, pintu gelas yang boleh tolak, jadi boleh nampak tau daripada ruang tamu sliding door lah. Sliding door tu.
gelas, atas ke bawah gelas. Jadi boleh nampak tembus tu. Bila boleh malam boleh nampak kawasan perkuburan. Jadi dia ni budak kecil, dia tak adalah nak terfikir apa-apa pun. Niat dia nak main game. Jadi satu malam tu sedang sibuk dia main game, tiba-tiba dia terdengar bunyi ketukan di pintu gelas beliau. Dia dengar bunyi ketukan. Jadi tapi kalau pintu gelas tak boleh gitu bunyinya. Dia lain sikit. Macam lebih macam tu. Dia kata beliau ni toleh untuk periksa. Mana tahu ada ibu ke, ada orang lain ke yang ketuk-ketuk pintu gelas. Ayah balik laut lewat malam ke. Pusing, tak ada orang. Tak ada orang Pusing, tak ada orang. Pintu gelas tu dekat belakang. Jadi video game dia ni menghadap ke hadapan. Jadi kawasan perkuburan tu berada dekat belakang beliau. Jadi dia sambung main game, buat tak indah dengan bunyi ketukan tu. Tiba-tiba lagi sekejap tu dengar lagi sekali bunyi ketukan yang sama. Dia pun macam pusing sekali lagi, pusing untuk tengok. Dia nampak bayangan melintas dekat depan pintu gelas rumah dia. Dia nampak tu macam, dia nampak ni mesti bila ditanya dengan budak kecil ni, dia kata macam ada orang nak ajak main. Kata dia macam mengusik lah, mengusik beliau waktu malam. Jadi budak kecil ni curious nak tahu tu. Dia bangun, berjalan perlahan-lahan jalan menuju ke pintu gelas tu. Jadi bila sampai dekat pintu gelas tu, dia tolak pintu gelas, sliding door tu dia tolak. Dan dia ternampak bekas tanah liat di gelas dan juga di lantai luar rumah dia. Jadi bila dia nampak ni, dia budak kecil, jadi dia penuh dengan rasa nak tahu, curious ni. Dia pegang lah, kan tengok tanah liat. Jadi ibu dia ni yang waktu tu berada dekat kawasan dapur, ternampak anak dia buka pintu gelas. Dia keluar periksa, tengok apa ni. Ibu dia dah nampak kan, rasa macam ada sesuatu yang tak kena ni. Jadi pada waktu selepas tu bawa anak dia masuk, cuci, bersihkan tangan anak dia sebagainya, kasih anak dia tidur. Jadi bila dah naik ke kamar tidur dekat tingkat 2 tu, jadi ibu dia pun macam terdetik macam nak pandang dekat kawasan perkuburan tu. Bila sedang melihat kat kawasan perkuburan tu, dia tengok daripada hujung sebelah kiri. Dia toleh pelan-pelan pergi tengok ke kawasan sebelah kanan. Dia ternampak macam seorang pakcik tua ni sedang mencangkul salah satu kubur yang ada kat situ. Wah. Ya, jadi dia terkejut. Dia cuba untuk kejut suami dia. Bangun. Bila suami dia dah bangun, nak tengok, apa bu? Bang, tengok bang, ada seorang pakcik ni, dia tengah kurik macam tengah cangkul kubur tu abang malam. Ini di Indonesia lah. Di Indonesia. Tengah cangkul kubur pada waktu. Kalau di Singapura ni, waktu pengebumian kita tahu sebelum maghrib. Kalau di Malaysia dan Indonesia mungkin ada yang boleh ke bumi waktu malam kan. Benar. Jadi bila suami dia dah bangun, tengok mana ada apa-apa. Tak ada orang pun. Tu abang tengok kat situ. Bila dah tengok, tadi ada bang. Tadi ada, betul, sumpah bang ada. Jadi isteri dia ni rasa macam tak puas hati, sebab dia betul-betul nampak. Esokkan hari tu dia tanya pada jiran lah, dia kata, ada apa-apa cerita yang berlaku dekat dalam rumah ni sebelum ni, tentang ketukan gelas dan sebagainya. Dia kata salah seorang daripada mereka yang dulu pernah menghuni dekat rumah yang beliau tinggal sekarang ni merupakan salah seorang daripada penggali kubur. Jadi si penggali kubur tu dah meninggal dunia. Dan kawasan perkuburan beliau tu betul-betul dekat depan rumah. Jadi dia tu pun dia tak nak bersyak sangka ataupun fikir buruk lah. Dia menganggap je apa yang dia nampak tu mungkin roh ataupun jasad si beliau yang pernah tinggal dekat dalam rumah dia tu. Jadi itu kisah. Anda bayangkan kalau anda mempunyai sebuah rumah, bersebelahan dengan tanah perkuburan. Memang kalau di negeri Arab ni saya pernah nampak beberapa orang teman berkongsi, ambil gambar, dia tinggal rumah, sewa sebuah rumah dia terkubur dekat Arab. Tak ada orang pun ada perasaan takut, tak ada apa-apa. Mereka semua macam okey lah. Ada yang sampai main bola dekat bersebelahan kawasan tanah perkuburan. Sampai gitu sekali. Wow. Dia bukan main dalam kubur lah, bersebelahan lah. Sebelah tu kan kadang-kadang tanah lapang, kubur. Jadi dia main bola dekat situ. Saya rasa perbezaan budaya lah. Inilah yang membuat kita ni kadang-kadang bila dia cakap tentang kubur, takut pula.
Sebenarnya kubur ni adalah tempat paling tenang. Kalau tak percaya, selepas ni cubalah pergi. Kisah yang terakhir ingin Casey bacakan kepada anda semua sebelum kita akhiri Misteri Jam 12. Ini adalah kejadian yang berlaku di Singapura. Kiriman daripada Encik Abdul Manaf. Beliau menceritakan kejadian ini terjadi di luar rumahnya. Beberapa kali saya pernah ternampak rumah jiran saya dekat luar rumah jiran. Ada macam orang tabur pasir, tabur tanah, sehingga kan meninggalkan beberapa barang depan rumah yang pelik-pelik. Jiran saya sebelah ni pun dah jarang balik rumahnya. Jarang. Saya tahu saya kenal dengan dia. Dia sekeluarga dah berpindah, duduk dekat Johor. Jadi rumah di Singapura ni dia sewakan orang. Tapi lazimnya kesian, orang yang tinggal dekat situ tak tahu menahu tentang rumah yang mereka sewa ni. Dah kena dah macam-macam sihir gangguan. Ini saya nak ceritalah, kata Encik Abdul Manaf. Sebelum jiran saya, bila jiran saya berpindah, sebelum ada penghuni baru yang menyewa. Rumah tu kosong untuk beberapa bulan. Saya dengan isteri dah naik lali dah. Malam-malam hari tengah tengok TV dekat sebelah bertukang. Tung 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 tung. Bunyi ketuk. Dan ada kalanya isteri saya pernah juga teropong daripada lubang pintu. Nampak rumah jiran sebelah dekat depan rumahnya macam ada perempuan tengah berdiri. Saya juga pernah, katanya di sini, pernah mengalami perkara yang serupa. Isteri saya dengan saya waktu tu dekat ruang tamu. Tiba-tiba dengar orang beri salam. Assalamualaikum. Jadi waktu tu, katanya di sini, saya dengan isteri saya ni tidak terfikir orang yang beri salam tu datang khususnya untuk rumah orang sebelah. Lalu saya bangun dari tempat duduk sebab kita ni sedang semangat menonton TV pada malam tu. Saya bangun buka pintu, saya kata Waalaikumsalam. Bila buka pintu, dekat luar tak ada orang. Katanya itu berkenaan dengan kisah yang mana jirannya tidak ada di rumah, rumah tu kosong. Sekarang kita nak masuk ke bab bahagian rumah yang disewa. Khairul Ashri, anda akan sewa rumah? Kalau anda tak tahu, mungkin sewalah. Kalau tahu, nak sewa tak? Walaupun harga murah. Kalau dah tahu cerita tu memang tak lah. Sewa satu rumah. Rumah dia tak cakap berapa bilik lah. Rumah mungkin kata 5 bilik lah. Satu bulan bayar 500. Nak sewa? Saya rasa kalau tak berfikir panjang, kalau tak fikir apa-apa pun, tak ada fikir macam cerita-cerita seram ni semua kan, saya rasa memang sewa. Sebab murah. Jadi ini berlaku kepada salah seorang yang menyewa rumah. Pukul 1 pagi ketuk rumah saya. Macam nak pecah pintu rumah saya diketuk. Saya bangun, isteri tengok saya tengok isteri. Kita saling berpandangan dan tertanya, ini orang ke ataupun gangguan? Sebab dah biasa kena kesi. Ketuk lagi. Baru kita dengar, tolong! Hello! Assalamualaikum! Katanya di sini. Dan apabila saya membuka pintu, ternampak jiran sebelah. Kata, Pakcik, tolong saya, Pakcik. Kemudian, kenapa ni? Dia tercungak-cungak, Pakcik tolong saya. Saya pun masuk ke dalam rumahnya, ternampak isteri dekat atas katil, tengah baring, sambil badannya tu, dia macam meruntah tau, dalam keadaan macam meruntah gitu. Meruntah-runtah. Astaghfirullah, ni kenapa ni? Tak tahu, Pakcik. Saya pun cubalah apa yang boleh kan. Saya baca surah kisi. Baca surah, saya mula-mula baca Al-Fatihah, tak lut. Dia tetap juga badannya macam dia meruntah-runtah badan. Tak lut lah. Saya baca Al-Fatihah, baca tak lut. Kemudian saya teringat tentang perkongsian salah satu ustaz berkenaan dengan surah-surah. Ini dipanggil surah-surah azab. Ruqyah lah ni. Saya cuba baca salah satunya. 3 kul. Saya baca kisi. Dari apa hajat kamu? Wow. Saya waktu tu tak tahu nak buat apa kisi. Setakat tu je lah boleh saya baca. Kemudian saya cakap dengan suaminya, ini nak kena telefon ustaz, telefon pakar datang. Minta maaf pakcik, boleh setakat tolong macam ni je lah. Kisi, sebelum kami nak keluar, si isteri ni mula menyanyi-nyanyi kisi.
Macam pendengar Ria 897 FM. Lelaki tu, suaminya seolah-olah tak tahu nak buat apa, sampai merayu-rayu minta tolong. Katanya, Pakcik, tolonglah pakcik. Ada orang tak pakcik? Pakcik, telefonlah. Nasib baiklah ada kenalan, saya cuba hubungi. Dapatkan teman saya untuk datang dan untuk settlekan hal yang berlaku pada jiran sebelah. Kemudian setelah settle, mengambil masa dalam 2 jam lebih. Saya bercakap dengan dia. Awak sewa rumah ni, awak tahu tak rumah ni rumah apa? Rumah apa cik? Saya pun cerita rumah ni dah banyak orang hantar barang, kena tabu. Sampai kan keluarga ni berpindah pergi ke Johor, rumah ni disewa. Dia terperanjat. Bayangkan, pendengar Ria 897 FM. Maka itu Casey dan Hans Ashri nak undurkan diri. Kita nak akhiri MJ12 pada malam ini. Ini dipanggil New Year's Eve Special. New Year's Eve tambah-tambah. Jadi pada yang menonton, mendengar, terima kasih. Dan jangan lupa lah untuk terus bersama dengan kami Ria 897 FM. Sebab Hans Ashri pun ada terbitkan rancangan istimewa sempena dengan Hari Kebangsaan Singapura kan. NDP special kan? Yes, NDP special. Jadi ada diputarkan di Ria. Dan terus bersama dengan kami. Terima kasih pada para pendengar yang tinggalkan message di Facebook, yang komen di Instagram dan sebagainya. Memang nak baca semua tak boleh terbaca. Banyak sangat komen ya. Mana yang DM dekat Instagram. Betul dan kita jumpalah esok malam di Ria 897 FM dalam rancangan Misteri Jam 12.